Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, syukur pada Allah. Syukur kasih sayang Allah, kuasa Allah yang maha luas, maha penyayangnya Allah, maha baik Allah. Dan dia Allah yang maha berkuasa. Dan dia boleh beri rezeki pada siapa dia nak. Dia boleh tahan rezeki daripada siapa dia nak. Dan bila dia beri rezeki, dia boleh ambil balik semula. Sebab semua yang punya ni Allah SWT. Tak ada satu apa pun dalam dunia ni yang berlaku di luar pengetahuan ilmu Allah SWT. Semua berlaku dengan pengetahuan dan ilmu Allah. Itu yang maha mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, hanya Allah SWT. Itu Allah kenal kita semua. Allah kenal saya, tuan-puan sekalian, kan? Paulina, Nuraini, semualah, Nur Farida, Karlina, Surya, Suja, Maryam, Pendeka, Cik Puan Bella, Al-Malikul Kudus, Leila, Helni, Masya Allah, Sharifah, Nur Haziati, Syed Osman, Nur Mimi, Balkis, Cikgu Saiful, Siti Khadijah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, dia Allah kenal kita lebih pada kita kenal diri kita sendiri. Dia kenal kita lebih daripada kita kenal diri kita sendiri. Kita rasa kita Tuan Muda Muhammad Fahmi, sayang Ustaz kerana Allah, amin, saya Abi, Masya Allah. Semualah Hani, Zainab, Uda, Arma, Suraya, Lilailan, Siti Rashikin, Zima, Hamzah, Mardiana. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian yang dikasihi oleh Allah, Allah kenal kita dan dia maha berkuasa. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang tak baik untuk kita. Kita rasa ni yang paling baik untuk kita. Kita pun usaha mati-matian, kita nak dapat apa yang kita nak. Kita tak kira, tak peduli. Tapi Allah tahu apa yang baik untuk kita, jadi dia tahan. Dia tak beri yang ni, dia beri yang lain. Begitulah dalam hidup ni. Kita ada macam-macam keinginan, dan keinginan ni tak pernah berhenti. Kita macam-macam nak itu, nak ini, macam-macam kehendak kita. Tapi sebenarnya Allah beri apa yang paling baik dalam hidup kita. Sebab tu kita kena yakin yang Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa. Arma Wahab, mohon share Ustaz, Nur Jihan, Miswati, Wan Nur Hadi, Wan Nur Hidayah, Masya Allah. Moga diberi kesihatan yang baik. Nur Hamidah, Haslina, Cik Puan, Sufian, Nur Ain, Cik Nani, Hanifah Hassan, Nurul Hamid Mansur, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, dalam hidup Allah kenal kita. Jadi sebab tu macam mak ayah, mak dia tahan anak nak makan gula-gula, mak dia tak bagi. Mak dia tak bagi. Mak dia tahan gula-gula untuk anak dia. Mak dia tak bagi ni, tak bagi keluar waktu malam-malam, tak bagi jalan sorang-sorang. So berhati kat sini, buat kat sini. Sebab mak dia, ayah dia sayangkan dia. Tuan-tuan sekalian, Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Macam mana tanda Allah sayang kita? Dia beri yang terbaik dalam hidup kita. Tapi kita suka salah sangka. Kita suka salah sangka. Kita selalu tak nak fikir apa yang terbaik untuk apa yang Allah tentu ni yang terbaik. Kita nak fikir apa yang saya nak ni yang terbaik. Tak nak yang lain, nak yang ni juga. Tapi Allah kata apa yang Allah beri itu yang terbaik dalam hidup kita. Untuk itu tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, kita kena belajar beriman. Dalam Islam ni, dalam rukun iman, rukun iman yang keenam, beriman pada qada dan qadar. Beriman pada apa ketentuan Allah, pada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang telah terjadi, dia telah terjadi. Itu kita kena belajar menerima apa yang Allah tentukan ni ialah yang terbaik dalam hidup kita. Kita terus buat baik, kita terus berdakwah, kita terus berkasih sayang, kita terus membangunkan manusia. Sentiasa fikir apa yang Allah tentukan ni yang paling baik. Jadi dengan perasaan ini kita yakin pada Allah. Dia beri rezeki yang terbaik.
Kita ada isteri, suami, ni yang terbaik untuk kita. Kita ada anak-anak, ni yang terbaik untuk kita. Kita ada mak ayah, ni yang terbaik untuk kita. Kita sentiasa sangka baik pada Allah SWT. Dan sangka baik ni obat. Kalau tuan-puan mula berfikir, tulis balik daripada kecil. Kita mungkin nak masuk, kita kecil-kecil dulu nak masuk sekolah ni, asrama penuh ni. Tiba tak dapat ke sekolah kat sini atau pergi sekolah lain. Kita kalau boleh nak macam ni, tiba Allah bagi macam ni. Kita dulu nak pergi sini, tiba kita ada pergi. Rupanya apa yang kita lalui itu membuat kita jadi apa yang kita jadi hari ini. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup ni, kehidupan ni dia macam roda. Ada masa kita dekat atas, ada masa kita kat bawah. Masa kita kat atas, kita jangan sombong lupa diri. Sebab yang bagi kita naik sekejap tu pun Allah. Masa kat bawah pun jangan rasa sedih, putus asa. Allah beritahu, la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang yang berdosa, wahai orang yang maksudnya paling teruk, paling berdosa, paling jahat, jangan kamu pernah putus asa daripada Allah. Masa Wahsy, sahabat sampaikan dakwah kepada dia, orang beritahu kepada Wahsy tentang ayat Quran daripada Nabi SAW. Maka dia beritahu ayat Quran. Ayat Quran tentang apa? Beritahu pada Wahsy. Wahsy ni yang bunuh pakcik Nabi SAW, Hamzah radhiyallahu anhu. Wahsy putus asa. Dia kata, kalau dia kata, maksudnya kalau dia banyak pekat ni lah sekali, beritahu pada Wahsy, yang wahai hamba yang melampaui batas, wahai hamba yang berdosa, wahai hamba yang berputus asa, orang yang paling teruk dalam dunia, siapa pun kamu, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Dalam hidup kita bila kita sedih, susah, dalam keadaan lemah atau kita rasa berdosa, pun Allah beritahu jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kita harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Kuasa. Dia boleh buat apa-apa sahaja, Maha berkuasa, Allah boleh aturkan apa sahaja. Jadi perkara pertama tuan-tuan sekalian, untuk hidup kita menjadi baik, jadi tenang pagi-pagi ni, berkat rezeki datanglah hidup kita. Kita mulakan pagi-pagi ni, paling kurang kalau boleh sebelum subuh tu sembahyang tahajud 2 rakaat. Dan tunggu dan pergi sembahyang subuh berjemaah. Siapa sembahyang subuh ni, Allah jaga dia hidup di dunia akhirat. Allah jaga hidup dia dunia dan akhirat. Ada Ustaz Fahrul Joy kan, dia tulis kat status dia. Beliau kata apa? Dia kata, menantu yang baik, kau nak pilih menantu yang sembahyang subuh berjemaah. Sebab dalam hadis pun begitu banyak. Orang sembahyang subuh ni dalam Sahih Muslim, dalam pemeliharaan Allah SWT. Siapa sembahyang subuh berjemaah dalam Sahih Muslim, dia dalam pemeliharaan Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata, apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata sebelum beliau setengah sakit nak wafat, beliau pesan pada seorang sahabat Amr al-As, jaga solat subuh berjemaah. Jaga solat subuh awal waktu. Siapa jaga solat subuh awal waktu, Allah janji akan jaga dia. Dalam pemeliharaan Allah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang lelaki tadi dia sembahyang subuh berjemaah, bakal menantu tadi, jadi kita telah menyerahkan anak kita pada orang yang dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita serahkan anak kita pada orang yang, ataupun perempuan, kakak, pilih suami yang tapi tak solat, ini bujang-bujang kan. Bila tengok lelaki handsome je, semua jadi macam gila semua sekali kan. Terjerit-jerit, jadi macam tak betul semua. Nampak orang handsome, jadi rasa dengan handsome tu bahagia. Tapi ramai orang dah lalu hidup ni, handsome tu tak jamin bahagia. Tak salah pilih yang handsome, tapi salah bila kita terlupa yang beri bahagia pada kita ialah Allah, dan Allah janji beri bahagia bila kita solat subuh berjemaah. Jadi kalau orang tadi tidak dijaga oleh Allah, macam mana dia nak jaga isteri dia? Macam mana dia nak jaga anak dia? Macam mana dia nak bina kehidupan dia? Kalau dia pagi subuh pun tak nak bangun, susah nak bangun, tak reti nak bangun. Dah jadi tua-tua, dah besar dah, tua bangka, tapi subuh tak pandai nak bangun. Itu tandanya apa? Tanda hati kita dah semakin, kita tak harapkan rahmat Allah. Contoh, tapi Ustaz saya susah nak bangun, ada orang kata. Ni bulan Ramadan ajar kita bangun awal kan, tapi ada orang, kenapa dia susah nak bangun? Contoh kalau ada orang kaya janji, orang kata siapa nak duit berapa banyak pun, 1 juta, 2 juta, sekarang main juta-juta je, berapa juta nak duit.
Jumpa saya dekat dekat masjid pukul 3 pagi. Siapa susah saya bagi duit. Nak ada duit, nak hutang, kakak-kakak kalau nak, yang perempuan ni anak dara, abang-abang nak muda-muda, remaja nak kahwin, nak jumpa. Semua duit saya bayarkan. Kalau ada bisnes, contoh ni, bisnes, siapa nak duit modal, saya bagi. Siapa lepas habis pencen, tak tahu nak buat apa, nak buka, nak beli tanah, buat ni, berkebun ke apa, saya bagi duit. Apa jadi? Orang akan beratur datang. Sekarang orang beratur datang sebab nak kejar janji. Contoh sekarang nak beli rumah kat KL kan, kena beratur. Malam dah tunggu. Saya tengok. Malam-malam dah tunggu. Pada malam gila-gila suami isteri tunggu. Anak pun tunggu, mak ayah pun tunggu. Daripada malam nak beli rumah ni, tunggu. Daripada malam, tunggu nak beli rumah. Sampai pagi nak beli rumah. Nak apa-apa. Nak beli beg tangan pun. Nak beli baju. Beli tudung. Beli apa pun. Pada hari sebelum dah kena beratur. Jadi orang ada kat mana beli apa entah alat-alat gadget-gadget ni, apa benda jenama apa semua, orang kena tunggu, kena tempah awal, kena tunggu. Tuan-tuan dan puan sekalian, semua benda yang mahal, berharga, berjenama, atau benda yang orang sangat perlukan, macam rumah, tempat tinggal, orang terpaksa beratur tunggu. Tapi kenapa kita tak kejar kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala? Janji Allah nak beri. Dalam Sahih Bukhari, dan waktu malam ni Allah tanya, wahai hamba aku, siapa nak minta ampun, aku ampunkan dia. Allah tanya, siapa nak minta ampun, aku nak ampunkan. Orang yang beriman setiap hari di hidup, dia semakin mengharapkan keampunan daripada Allah. Kita harap dia ampunkan. Bagi orang-orang dekat dengan Allah, keampunan Allah ni berharga. Kata Sayyidina Umar Khattab, telah datang bulan yang akan membersihkan kami daripada dosa. Orang yang kubur beliau sebelah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah membangunkan Islam begitu sekali, berjuang sehingga zaman beliau negara demi negara dalam dunia datang pada Islam. Tapi orang macam ni, dia kata telah datang bulan yang ingin membersihkan kami daripada dosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah janji, siapa nak minta ampun, aku ampunkan. Sahih Bukhari, siapa nak bertaubat, aku terima taubat dia. Sesiapa ada hajat, aku tunaikan hajat dia di dunia dan di akhirat. Siapa ada hajat, aku tunaikan hajat dia di dunia dan di akhirat. Jadi Allah nak tunaikan semua hajat tuan-puan. Siapa tuan-puan nak hajat ditunaikan? Apa tuan-puan nak? Ada keinginan tak? Ada tak teringin apa-apa? Nak rumah ke, kereta apa ke? Nak kahwin ke, nak anak ke, nak apa? Nak dapat posting kerja dekat dengan suami, nak isteri, nak apa lagi? Nak bawa mak ayah pergi haji, pergi umrah, nak Islamkan ramai-ramai orang, nak buat dakwah seluruh dunia, nak melancong pergi sebarkan Islam. Jadi apa keinginan kita? Apa keinginan kita? Tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Dan Allah janji nak beri. Tapi Allah kata bangun waktu hujung malam, dekat-dekat subuh, waktu sahur tu, sembahyang tahajud 2 rakaat, berdoa. Jadi mulakan dengan begitu, orang ni dijamin dijaga oleh Allah. Dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa kita tak kejar? Menguap-nguap kita pagi-pagi. Boleh hilang mengantuk. Kalau nak bagi duit pagi-pagi 2 juta kan, hilang mengantuk. Nak bagi rumah pagi-pagi percuma, hilang mengantuk. Tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, Allah nak beri. Kenapa kita tak ambil peluang yang Allah beri? Adakah sesiapa yang boleh memberi selain daripada Allah sebenarnya? Kalau Allah nak beri, tak ada siapa boleh tahan. Siapa pun tak boleh tahan. Tapi kalau Allah tahan, tak ada siapa boleh beri. Satu kuasa pun tak boleh beri. Apa saya dan tuan-puan nak, tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Ya, orang dulu hidup mereka, pergantungan mereka kepada Allah ni sangat kuat. Mereka sangat rajin berusaha, mereka sangat kuat berjuang, mereka kurang tidur, kurang makan, mereka banyak berusaha, sangat rajin orang dulu-dulu. Tapi pergantungan mereka kepada Allah juga sangat bulat. Kita hari ni kerja pun malas juga, kan? Bukan kita lah, saya lah kan, kerja pun malas juga. Doa pun kurang. Untuk hidup kita berkat, rezeki kita jadi baik, kita mesti mula dengan pagi, kan? Pagi 2 rakaat tahajud kurang-kurang. Kalau boleh lebih lagi. Kemudian 2 rakaat tahajud. Lepas tu sembahyang subuh. Berjemaah. Sembahyang subuh berjemaah. Kalau kita tak jaga solat subuh, Nabi SAW satu hadis beritahu, siapa solat subuh berjemaah, ni orang aku jaga dia. Siapa sakitkan dia, dia sakitkan aku. Untuk tu, tuan-puan share ceramah ni dengan suami, dengan isteri, dengan mak ayah, dengan adik-adik, supaya mulai ni kita mula jaga sembahyang subuh berjemaah. Bulan Ramadan ni sampai kita mati. Kalau tak hari ni kita mula, bila lagi? Sebab kita pun tak tahu berapa baki masa yang tinggal dalam hidup ni.
Kalau orang lumba lari, makin nak ujung tu makin laju berlari. Jadi kita dah semakin hari ni, kita tinggal baki je hidup ni. Baki dah. Kalau umur 30 ni kira 63 meninggal, nak 30, kalau 63 meninggal, kot-kot lebih awal. Jadi kalau 63 meninggal dah lebih separuh. Jadi kalau orang dah lumba lari dah lebih separuh, nak dekat hujung ni, ini pula jadi dia semakin laju, makin pecut, makin cepat. Ramai juga orang sekarang meninggal awal, ramai juga. Untuk tu mulakan dengan sembahyang subuh berjemaah. Tu kena nak serah anak menantu kan, nak cari kena sembahyang subuh berjemaah. Nak cari suami sembahyang subuh berjemaah. Nak cari isteri pun solat awal waktu. Kalau tak, bimbing dia solat awal waktu. Tapi kalau kita dah ada suami yang memang tak berapa nak sembahyang sangat, atau isteri tak berapa nak sembahyang, kita sayang dia, doakan dia, kesian kat dia. Ya Allah beri hidayah pada dia. Kita pun dah kahwin lama-lama kan, bukan bawa ini kenal. Jadi jangan rasa menyesal, tapi rasa istighfar. Menyesal ni salah. Menyesal, penuh penyesalan cuma atas dosa sendiri, bukan menyesal dengan kurnia Allah dalam hidup kita. Ramai orang menyesal dengan apa yang datang dalam hidup dia. Bukan menyesal dengan apa yang datang, tapi menyesal dengan dosa kita. Disebabkan dosa-dosa kita sendiri, kita memilih orang yang salah. Allah tentukan, tapi dosa kita juga menyumbang kepada apa yang telah berlaku. Untuk itu kita istighfar, minta ampun. Bila kita istighfar, minta ampun, Allah beri dua perkara. Satu, Allah akan betulkan apa yang telah tersilap. Kedua, Allah maafkan dosa-dosa kita. Jadi Allah akan betulkan apa yang silap, Allah maafkan dosa kita. Kedua, Allah akan sempurnakan apa yang tidak sempurna. Dengan istighfar, Allah sempurnakan kerja-kerja kita. Allah sempurnakan hidup keluarga kita. Dengan istighfar, Allah sempurnakan rezeki kita. Dengan istighfar, Allah maafkan kita. Nafsu muda-muda kan. Orang muda-muda dulu macam tu. Tengok lelaki handsome je gila. Nampak berduit sikit, kaya sikit, ada kuasa sikit, ada harta, suara terkenal pula, glamour. Jadi orang pun semua kejar, tapi orang tak tahu siapa-siapa lah dalam dunia, bukan sesiapa ni. Orang jadi sungguh-sungguh. Tapi sepatutnya kita lebih bersungguh-sungguh nak cari orang jaga solat subuh. Sebab dunia ni kalau susah-susah pun sekejap je. Sebab tu dalam Quran beritahu, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan ahli kamu. Maksudnya orang bawahan kamu. Kalau kamu ketua, kamu kena pastikan semua orang bawahan kamu jaga solat. Kena dakwah mereka semua jaga solat. Kamu jadi contoh untuk orang bawahan kamu jaga solat. Tu mesti jaga solat. Kalau kita tak jaga solat, Allah tak jaga kita. Allah tak jaga kita. Dia datang, hidup kita dalam lancar, tapi tak tenang, tak bahagia. Sebab tu orang buat salah, buat dosa. Ada duit, ada harta, ada kereta, tapi buat benda bukan-bukan. Cemarkan duit dengan rezeki kerja. Semua dah elok lah. Ambil duit haram. Bukan boleh makan pun duit tu. Makan duit haram. Boleh buat benda bukan-bukan. Tak sebutlah apa-apa, semua bukan-bukan. Salah duit je dia salah guna. Mula pergi ke tempat yang lain. Untuk itu, tuan-tuan dan puan sekalian, yang pertama sekali, mulakan dengan solat tahajud dan sembahyang subuh berjemaah. Paling kurang 2 rakaat sembahyang subuh berjemaah. Kalau tak terbangun tahajud dah niat dapat pahala juga. Subuh berjemaah, subuh mesti berjemaah. Sayyidina Umar Al-Khattab dekat kepala surat. Ini orang yang paling berjaya. Ini ketua negara dan sahabat Nabi yang sangat berjaya. Menguruskan kerajaan Islam sehingga negara demi negara dalam dunia datang pada Islam. Negara demi negara. Bukan 2-3 orang masuk Islam. Negara demi negara dalam dunia teringin menjadi sebahagian daripada keluarga kita kerana mereka melihat orang Islam ni sangat bahagia. Sayyidina Umar Al-Khattab tulis kat kepala surat. Aku memberati solat lebih daripada perintah-perintah yang lain. Kerana aku meyakini orang jaga solat, dia akan jaga perintah Allah yang lain. Orang cuaikan solat, dia akan cuaikan perintah Allah yang lain. Dia setiap kali mesyuarat gubernur-gubernur, antara perkara yang ditanya ialah keadaan solat. Kalau mana-mana menteri dia lambat solat, dia suruh tunggu. Kadang-kadang dia rotan dulu, belasah dulu sikit kan. Dia tanya kenapa. Dan menteri tu terangkan keadaan hidup dia. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, pertama sekali kita mesti jaga solat. Seorang ketua keluarga yang tak jaga solat, dia sebenarnya telah menzalimi diri dia, dia telah menzalimi anak isteri dia. Sebab bagaimana dia tak sujud pada Allah, tak dapatkan jaminan Allah untuk keluarga dia. Dia pergi kerja untuk jamin rezeki keluarga, untuk pastikan keluarga dia makan, minum, tempat tinggal. Tapi dia tak sembah Allah, tak sujud kepada Allah pagi-pagi dengan sempurna seperti kehendak Allah, yakni subuh berjemaah. Dia tak sempurnakan. Maka apa jadi? Tuan-tuan sekalian, dia tak dapat jaminan Allah untuk jaga anak isteri. La haula wala quwata illa billah. Kita tak mampu nak jaga isteri, anak-anak kita, keluarga kita, melainkan dengan pertolongan Allah SWT. Kita tak boleh buat apa pun melainkan dengan pertolongan Allah. Satu daun gugur kat hutan belantara. Gugurnya daun ni dengan bantuan Allah.
Saya pernah ceramah satu tempat, ada satu orang angkat tangan. Dia tak percaya Tuhan. Dia kata mana ada Tuhan-Tuhan dalam hidup saya ni. Saya pun beritahu dekat dia, abang pernah sakit? Dia kata kalau tak usaha mana dapat. Saya tanya ni, masa tu saya tengok dia pun gigi rongak juga kan. Jadi saya tanya, abang pernah sakit gigi? Dia kata selalu. Jadi saya tanya, abang kalau sakit gigi tengah malam, ada klinik buka? Tak ada, tak jumpa doktor. Sakit ustaz, tak buat sakit ni ustaz, saya tak boleh tidur. Tapi abang tidur tak? Tertidur juga. Jadi siapa yang bagi abang tidur tadi? Allah SWT. Bangun-bangun esok sakit tu dah hilang dah. Jadi maksudnya saya nak cerita, ada masa dalam hidup kadang-kadang kita tak tahu apa nak buat. Tak boleh nak buat apa-apa. Buntu, resah, tak nampak jalan keluar. Tapi kalau kita mengenal Allah SWT, Allah akan pimpin kita. Dia akan jaga kita. Dia akan mudahkan hidup kita. Dia akan sayang kita. Dia akan sayang kita. Dia akan bantu kita. Allah akan mudahkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Untuk tu sebagai ketua keluarga, kita mesti jaga solat berjemaah subuh, kan? Mesti jaga solat subuh berjemaah. Kena jaga. Sekejap je pergi masjid, kan? Bangun pagi-pagi masih sekejap je. Kalau sibuk, cepat datang habis subuh, beri salam kiri, istighfar 2-3 kali, doa balik. Ataupun tak sempat beri salam kiri terus balik. Tapi subuh berjemaah. Jangan tinggal solat subuh, berjemaah. Sebab Allah janji Allah, pemeliharaan Allah, pertolongan Allah, jadi orang Allah dengan solat subuh berjemaah, Jadi tuan-puan sekalian, keluarga ni ialah amanah dalam hidup kita. Bila kita mikirkan amanah, maka kita akan menjadi manusia yang baik dalam hidup. Tapi kalau kita tanya apa yang kita boleh dapat daripada dalam keluarga, bagaimana supaya isteri saya layan saya, macam mana supaya anak saya layan saya, macam mana supaya dunia ni hormat saya. Bila begitu kita jadi rosak. Tuan-puan jadi ketua, tuan fikir apa tuan-puan boleh dapat. Jadi apa yang kita akan salah guna. Macam orang sekarang cerita menteri-menteri ke apa semua, kalau dia mikir apa yang dia boleh dapat daripada tempat dia tu, dia mula salah faham, salah guna, disalah guna kuasa. Begitu juga dalam keluarga, kita lihat apa ni satu amanah daripada Allah. Isteri, anak-anak ni amanah Allah SWT. Jadi tak boleh berjaya, tak boleh bahagia, tak akan berjaya bahagia tenang kalau kita tinggal solat subuh berjemaah. Tak boleh. Bukan saya cakap, berdasarkan kisah orang-orang soleh, Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, Habibullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, mereka sangat memberatkan jaga solat subuh berjemaah. Itu yang pertama. Apa dia? Solat tahajud dan solat subuh berjemaah. Bila kita buat tu, Allah akan mudahkan rezeki kita. Hidup kita jadi baik dan jagaan Allah SWT. Jadi sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tengok ada satu orang tak datang sembahyang subuh. Sulaiman bin Abi Hatmah. Terus pergi rumah dia. Makcik, mana Sulaiman? Dia sembahyang sunat sepanjang-panjang malam. Bila masuk waktu subuh, dia penat, dia sembahyang kat rumah je, tak pergi masjid. Sayyidina Umar Khattab kata, saya lebih suka solat subuh berjemaah lebih daripada solat sepanjang-panjang malam. Itu yang pertama, solat subuh berjemaah. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, kita berusaha jaga solat sunat duha. Dalam hadis Nabi SAW, saya buat 2 rakaat duha, Allah ampunkan semua dosa dia, walaupun sebanyak buih dalam laut. Satu hadis Nabi. Jadi, dengan buat duha, semua dosa kita diampunkan. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Azim, Ya Alim. Untung tak kita? Dengan sembahyang sunat duha 2 rakaat, semua dosa-dosa kita diampunkan Allah. Dalam hadis yang lain, siapa sembahyang dalam diri kita ada banyak nikmat Allah beri, sendi sebagainya. Siapa-siapa sembahyang sunat, sedekah, setiap anggota ni kena sedekah. Ada kata 360 sendi ke begitulah lebih kurang bunyinya, atau lebih kurang. Dia kena beri sedekah atas setiap sendi ni, kena beri sedekah atas setiap nikmat Allah ni. Maka sahabat tolong orang sedekah, senyum sedekah. Jadi apa macam-macam, setiap satu sendi tu satu sedekah dia. Subhanallah tu satu sedekah. Maka disebut Nabi SAW sebut 2 rakaat duha. 2 rakaat duha memadai. 2 rakaat duha memadai. 2 rakaat duha 2 rakaat duha memadai. Jadi 2 rakaat duha memadai. 2 rakaat duha memadai. Jadi tuan-puan sekalian, 2 rakaat duha pun memadai. Cukup walaupun 2 rakaat, tanda kita bersyukur. Bila kita syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dengan syukur Allah tambah nikmat. Jadi jangan malas 2 rakaat duha. Sebab kita malas, banyak benda kucak-kacir dalam hidup. Allah buat semua. Kita sujud pada Allah yang jadikan semua dalam kekuasaan dia, dalam genggaman dia, semua dalam genggaman dia. Dan tuan-tuan sekalian, siapa buat 2 rakaat duha, Allah ampun. Dalam hadis yang lain, Allah keluarkan nama dia daripada senarai orang yang lalai. Siapa buat 4 rakaat duha, Allah masukkan dia di kalangan orang taat. Siapa buat 6 rakaat duha, 6 rakaat ni 3 kali salam.
6 rakaat duha, Allah tunaikan segala hajat di dunia dan akhirat. Allah Akbar. Semua hajat kita dunia akhirat Allah selesaikan. Allah tolong. Allah Akbar. Allah nak tolong kita. Siapa tuan-puan nak Allah tolong kita buat 6 rakaat. Saya buat 8 rakaat duha, Allah masukkan di dalam kalangan orang qanitin. Orang qanitin. Saya buat 12 rakaat duha, Allah SWT akan beri satu mahligai dalam syurga. Jadi mulakan dalam hidup sembahyang sunat duha. Paling kurang 2 rakaat. Kalau rajin 4-6 rakaat. Kalau lagi rajin 12 rakaat. Duduk rumah kalau dah selesai anak-anak semua buat 12 rakaat. Yang kerja-kerja ni buat 4 rakaat, 2 rakaat. Ada mampu kerja sendiri 6 rakaat. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT, buat sekejap ringkas je. Ringkas saja ke solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah. Angkat takbir, Fatihah. Fatihah baca je apa-apa surah, Qul Allah, surah rukuk, sujud. Rakaat kedua Fatihah, lepas tu Qul a'udzu birabbin nas, rukuk, sujud, lepas tu beri salam. Lepas tu dah habislah rakaat duha. Duha macam tu je. Duha macam tu je. Niat je saja ke solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah. Jadi tuan-puan mulakan sembahyang sunat duha. Ada seorang mak jerit, anak duha, anak semua lari masuk rumah. Betul, hidup kita berubah. Saya ada cerita dalam buku saya yang baru, dalam buku berapa 10-11 kaedah untuk amalan menjadi kaya. Saya buat buku tu, tengah nak printing, tak siap lagi ni. Buku semua dah siap, tengah tunggu printing. Buku tu saya insya-Allah, tuan-puan kalau nak boleh dapatkan buku 11 amalan jadi kaya. Saya cerita amalan-amalan tu dan bagaimana orang-orang yang semasa ni mengamalkan. InsyaAllah baca tu dia, saya biasa tulis buku dengan niat, dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, cuma postman, mudah-mudahan baca Allah terkesan, dan Allah beri perubahan yang baik dalam hidup supaya amalan jadi kaya. Kalau tuan-puan nak buku-buku tu, tuan-puan boleh WhatsApp 013 28 38 682 013 28 38 682 013 28 38 682. Siapa nak buku tu angkat tangan. Buku sebaru saya tulis. Saya seronok. Rupanya menulis buku ni seronok. Menulis ni rupanya seronok. Bukan kita menulis. Saya bukan penulis. Tuan-puan jangan kaji saya punya bahasa semua sekali. Yalah, Cina kan, walaupun dia kecil cakap hari-hari dah memang semua cakap Melayu je. Cuma saya nak kata bukan dari situ, tapi Alhamdulillah, puji-puji bagi Allah. Buku Isiku Bidadari yang lepas tu, semenjak 3 tahun lepas sampai sekarang ada orang dapatkan lagi, dan ramai saya seronok bukan sebab orang ramai beli tu, memang seronok lah ramai orang beli. Lagi seronok sebab ramai suami baca, sampai ramai baca, sampai baca dia faham rasa sayang pada isteri, anak-anak, yang kasar-kasar jadi lemah lembut, boleh bimbing keluarga. Ada 11 kaedah bimbing keluarga. Ramai kata baca sampai muka surat 6 dah peluk keluarga, sayang keluarga. Allah buat semua, la ilaha illallah. Jadi semua menjadi peluk keluarga, sayang keluarga, berubah. Buku tu bab keluarga. Siapa ada masalah suami isteri, ataupun kurang bahagia atau kurang ni, baca, mudah-mudahan membaca itu Allah bukan saja beri, mudah-mudahan bukan saja dapat ilmu, tapi juga saya tulis bentuk kisah-kisah supaya manusia orang dewasa ni dengan kisah-kisah yang semasa yang begitu membuat dia berfikir. Kisah-kisah hari ni yang membuat, oh boleh buat, oh boleh, oh ada jalan, ada jalan, insya-Allah ada jalan, oh begini. Allahu Akbar. Baca pun mudah-mudahan rasa ni Allah yang buat semua. Jadi berdapatkan buku-buku tu. Tu Nurul kata nak, Haslina, Miss Ayu, DG Zariah. Kalau tuan-puan beli ni, kita tuan-puan pertama lah beli. Ainiman, Ruhaya, Jaafar, Izara, Adawiyah, Zilzal, Gerak Pantas, Zilzal, Rabi'atun Adawiyah, Syariah. Kalau tuan-puan nak, WhatsApp je nombor tu. Cuma ialah bila banyak WhatsApp ni boleh tahan juga orang yang membeli selalunya. Sekali sehari memang inilah ratus-ratus juga orang beli post sehari tu. Jadi kalau tuan-puan nak boleh WhatsApp 013 28 38 682. Aimi, Kila, Nur Suhaila, Nur Ain Fadli, Ridwan, masya-Allah, Katijah Ija, Nur Lisha Zahid, Syazawati, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang Allah SWT sayangi, yang ketiga untuk Allah SWT murahkan, berkatkan rezeki kita. Zunaidah, ustaz ada tak doa yang spesifik untuk yang meninggalkan solat agar mereka mendapat petunjuk? Jadi kalau untuk keluarga kita, selalu baca doa ni, surah Ibrahim ayat 40. Bukan saya aja, Allah ceritakan Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi ja'alni
مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati, dan kutunan zuriat aku. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sebab apa? Minta keluarga jaga solat. Sebab bila jaga solat, keluarga kita akan rasa bahagia, tenang. Ramai orang dalam dunia dia tak tenang, tak bahagia sebab dahi dia tak sujud pada yang beri bahagia. Ramai orang kejar rezeki siang malam, tapi rezeki dia mungkin banyak tapi tak tenang, tak bahagia, jadi makin tak cukup sebab dahi dia tak sujud pada Allah. Ada orang ada isteri yang cantik, suami yang handsome, kacak bergaya, isteri lawa, menawan, seksi, tapi tak bahagia. Sebab dahi mereka tak sujud pada Allah. Setakat hari ini, mana-mana orang yang jumpa saya tanya masalah rumah tangga, majoriti mereka ialah kedua-duanya tak jaga solat. Bukan ada yang memang tak solat langsung, ada yang tak jaga solat, dan biasanya salah seorang suami isteri tu tak jaga solat atau kedua-duanya sekali, membuat keluarga tu tak boleh bahagia. Itu tuan-tuan sekalian, penting untuk kita bimbing pasangan kita jaga solat. Kalau dengan Allah yang bagi rezeki pada dia, dia tergamak untuk derhaka lawan yang sangat sayang pada dia. Ini kan pula isteri yang mungkin dia baru kenal 7 tahun, 8 tahun. Ini kan pula suami dia. Allah yang maha melihat, maha mendengar. Kalau dia yakin kepada Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maka dia akan jadi orang baik. Ramai orang tak bahagia sebab dia tak solat. Ada orang ustaz tapi dia solat tapi tak bahagia, jadi dia tak jaga solat. Solat dengan jaga solat beza langit dengan bumi. Dia bukan maksud bahagia ni kita tak pernah susah, bukan maksud bahagia ni kita tak pernah lapar, bukan maksud bahagia ni kita tak kena dera, tak kena aniaya, tak kena masuk penjara, bukan maksud tak bahagia ni kita ditindas. Ada orang ujian datang dalam kehidupannya, ujian datang, tapi ujian tu buat dia semakin bahagia. Ujian tu buat dia semakin bahagia, semakin bersyukur, semakin menjadi hamba Allah yang baik, semakin menyayangi manusia, semakin menghargai isteri, anak-anak dia. Dia melalui hidup ni dengan rasa cinta. Nabi Muhammad SAW melalui hidup ni dengan rasa cinta. Tuan-tuan dengar ni, tapi ustaz tak nak susah, tak nak pening-pening, tak nak uji-ujian. Kalau boleh nak lancar semua. Siapa nak? Saya pun tak nak juga. Kalau boleh nak semua baik, mana ada orang nak susah, tak nak. Dengar pun takut kan? Dengar, ustaz cerita kena susah pula, takut pula jadi orang semayang kena susah. Tak. Kalau tuan-tuan semayang ke tak semayang, tiba kesusahan tu datang, dia datang. Tapi satu datang dalam keadaan, dalam Quran kata innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta dengan sifat keluh kesah. Dapat kesenangan, dia sombong, lupa diri, takabur, habis-habis macam Fir'aun agaknya. Tapi dapat kesusahan, mereka mula mengeluh. Ada lagi teruk, kalau orang tak beriman, mereka terjun daripada bangunan. Sebab tu orang-orang Islam bunuh diri jarang, kena bunuh selalu. Tapi mereka bahagia, kena bunuh kat Syria, Palestin, kat mana-mana. Bukan mereka minta kena bunuh, tapi ramai mereka mati tu dengan tenang. Keluarga mereka menerima dengan tenang. Dia menangis, tapi hati mereka menerima. Hidup mereka tak jadi gila, sebab mereka sedar yang Allah yang maha kuasa, maha mengetahui atas apa yang terjadi pada dia. Siapa zalimi dia, dia akan tanggungjawab. Kita sepak kucing pun kita ke akhirat tak lepas. Kita sakitkan mana-mana orang, kita keji mana-mana orang, kita tak terlepas di akhirat. Kita pernah aniaya mana-mana orang, tak terlepas. Kita menghina mana-mana manusia dalam dunia, kita buat cakap perkataan menyakitkan hati orang, kita semua tak akan terlepas. Wallah, kita semua tak akan terlepas. Untuk tu jangan takut. Dunia ni ada akhirat nanti, maliki yaumiddin. Ini hari akhirat yang kita semua akan diadili, akan ditanya atas setiap amalan kita. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT sayangi, tapi orang beriman bila kita jaga ahli solat, dia sedih tapi dia tak jadi melampau-lampau sedih dia. Kalau dia senang, dia tak jadi sombong lupa diri. Senang buat dia bersyukur, susah buat dia semakin takutkan Allah, semakin memperbaiki amalan dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah, sebab tu saya buat program keluarga sunnah. Jadi tuan-puan jemputlah datang, bawa isteri, anak-anak, isteri, suami, bawa mak ayah mertua, bawa menantu datang ya, supaya dengar keluarga sunnah ni. Kita cerita tentang keluarga supaya bahagia, supaya hidup keluarga kita utamakan, bawa amalan agama, supaya sesi romantik, berkasih sayang, menghargai,
Bagus datang untuk recharge. Semua dah tahu, tuan-puan lagi tahu ni. Cuma kita recharge balik, share kan, dengar balik. Kita kalau tak dengar, kita lupa. Benda sama tuan-puan dengar saya cakap ni, itu juga. Tapi supaya bila dengar, oh makin ingat Allah, makin ingat Allah. Hari-hari sama, kita makan itu juga. Sama je hari-hari. Benda itu juga. Tapi bila dengan nama Allah, akhirat ni buat hati kita tenang, bahagia. Untuk tu jemput datang keluarga sunnah nanti. Nur Z kat mana Ustaz? Dekat Matrek KL. Kat Matrek KL. Matrek KL. Kalau untuk program-program tu, keluarga sunnah 29 September. Boleh daftar sekarang. Ada sikit-sikit lagi tempat. Boleh daftar, boleh WhatsApp 017 017 3666 848 017 3666 848 017 3 017 3666 848 017 3666 848 macam tu. Tapi kalau nombor buku tadi 01 buku untuk amalan jadi kaya tu 013. Kalau baca amalan jadi kaya tu baca bab 1 je. Kalau tak nak baca semua lagi habis, beli-beli terus baca habiskan bab 1 tu. Nanti tuan akan rasa macam dah kaya je. Hati tu dah lapang je. Jadi nak jadi kaya, nak jadi baik, nak jadi suami yang baik, isteri yang baik, peniaga yang berjaya, untuk kerja, orang bekerja, rezeki berkat, supaya rasa kaya. Rupanya orang kerja apa pun boleh jadi kaya, kan? Amalan untuk jadi kaya tu, hidup jadi kaya. Bukan kaya makan rasuah, ambil rasuah, bukan. Ada rupanya cuba baca bab 1. Buku tu baca bab 1 je mula-mula, dia dah rasa hati tu lapang je. Oh begini, insya-Allah lah. Allah buat saya niat begitulah. Saya selalu tulis buku tu, saya selalu bagi. Kalau buku Isteri Ku Bidadari, saya kata baca muka surat 1 sampai muka surat 15. Yang muka surat 15 sampai muka surat 6. Isteri Ku Bidadari sampai muka surat 6. Baca tu dah rasa bahagia dah. Lepas tu ramai suami baca buku Bidadari sampai muka surat 6 je, lepas tu tak baca-baca dah. Sebab dah bahagia dah, Allah yang buat semua. Allah yang buat semua. Tak kisah umat baca muka surat 1 sampai 15. Buku tu kan berapa 200 lebih muka surat, 300 muka. Jadi buku saya begitulah. Dia tak ada, bukan buku color-color semua, tak lah. Buku memang buku untuk baca lah. Jadi tuan-puan, sebab tu saya bagi kurang-kurang muka surat 1 sampai 15 lagi setiap umat. Bidadari sampai muka surat 6. Yang buku baru ni tentang kaya ni, baca bab 1. Dia ada banyak bab, sebab 11-12 bab. Jadi sampai bab 1 tu habiskan. Nanti tuan-puan akan rasa macam Masya Allah. Begitulah. Fitri, buku favourite saya Tangisan Umat. Masya Allah. Fitri Roslan. Masya Allah. Betul, buku tu saya selalu hadiah. Dulu selalu bagi hadiah. Setiap kali program menteri-menteri ke apa dia rasmi kan, saya bagi hadiah buku tu. Supaya pemimpin tu ada jiwa agama. Menteri yang baru belum sempat beri lagi. Jadi selalu sekolah madrasah, sekolah mana, selalu saya bagi buku pelajar suruh baca buku tu. Supaya anak-anak ada jiwa agama, ada semangat untuk hidupkan Islam, ada semangat untuk bawa iman, untuk buat dakwah macam Nabi sahabat. Yalah, kita mana faham sangat hidup ni. Jadi contoh kita Nabi sahabat lah. Itu tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Saya jemput tuan-tuan semua datang. Bila ceramah tadi Ustaz Nadia, dekat Nadia kat mana? Dekat Matrek KL 29 September. Asmawani. Berapa harga? Harga saya tak pasti, tuan-tuan cuba call dia orang. Dia orang kira berapa letak harga, tapi tak mahal lah, insya-Allah. Adalah mungkin 30 ke gitu, saya plus lebih, kurang lebih, tuan-puan check lah nanti. Boleh check nanti kan. Ambil WhatsApp nombor tu 013 28 38 682. Kat kedai semua biasa dia akan masuk, tapi lambat sikit lah. Biasa kita jual online dulu, lepas tu bawa kedai-kedai. Kedai dia kemudian sikit. Mereka akan ambil nanti, tapi biasa saya jual yang mula-mula ni belum dekat kedai lah. Kita ada syarikat tolong print ni. Jadi kat kedai dia lambat sikit. Kita jual sendiri dulu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-puan, saya ada ceramah dekat Kementerian Kerja Raya. Ni dekat KL, Kementerian Kerja Raya KL. Dia nak tunggu tu pukul 9.30 tentang konsep Ramadan ni, apa hikmahnya pada kerja, supaya kerja jadi baik, supaya kerja jadi ikhlas, jujur, tak makan rasuah, kerja dengan takwa, berdakwah. Dan tengah hari nanti ceramah di tentang kerja juga sebagai ibadah ni dekat Uni KL, dekat KL ni lah. Jadi terima kasih tuan-puan. Saya doa tuan-puan semua bahagia. Sayang tuan-puan semua kerana Allah. Moga Allah beri tuan-puan semua bahagia sampai syurga bersama pasangan.
Semoga yang belum ada pasangan, Allah beri pasangan yang baik, yang soleh, yang takwa. Dan yang belum ada anak, moga Allah kurniakan anak. Kalau ada tuan-puan yang sakit, ada masalah keluarga, moga Allah beri sihat, selesaikan masalah. Ada tuan-puan masalah rezeki, mudah Allah mudahkan, selesaikan hutang, Allah lapangkan. Dan semoga tuan-puan semua diberi kebaikan. Semoga kita semua ada rasa sebuah keluarga. Jadi saya sayang tuan-puan semua kerana Allah. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Allah sayang tuan-puan semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan boleh share dengan suami, isteri, anak-anak, yang kurang-kurang dia dengar, dia klik. Jika dia orang dengar 10 minit pun pertama pun tak apa. Kurang-kurang dia dapat dengar pasal penting amalan pertama tadi untuk jadi kaya. Kalau tak dengar semua yang pertama pun tak apa. Tuan-puan share, tulis dengar 10 minit yang pertama je. Sebab panjang, dia orang tak sanggup dengan panjang-panjang ni. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.